Hari ini, seperti yang saya nyatakan tadi, seorang lagi belia akan kita temu bual secara virtual, penglibatan dalam kerja-kerja sukarelawan juga ni ya. Betul. Jadi sudah bersedia bersama kita pada hari ini. Kita perkenalkan Danny ya. Baiklah, penyampai kedua, sebenarnya tetamu kedua untuk wawancara kedua secara virtual kita pada hari ini ialah Nurhayati Syamimi Haji Ahmad Nawi. Terus Jadi kita bersama dengan Nurhayati ya. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syamimi ya merupakan pegawai pelajaran di Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama mengisikan lagi wawancara kita ni pagi ini dan seterusnya nanti saya percaya ni Danny dan audio penonton turut berkongsi pengalaman dan kisah apabila turut menjadi salah seorang sukarelawan barisan hadapan. Betul. Ya. Sebagai mukadimah barangkali Nurhayati, kita ingin memberikan peluang kepada Nurhayati untuk memperkenalkan diri. Ya. Silakan Nurhayati. Silakan dulu. Terima kasih. Nama saya Nurhayati Syamimi binti Haji Ahmad Nawi. Saya adalah pegawai pelajaran dari Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dan saya juga salah seorang peserta yang eksekutif program iaitu YEP kohort kelima dan buat masa ni saya adalah salah seorang ahli sukarelawan di tempat pusat swabbing di Hospital Ripasa. Di sana saya bertugas sebagai floor manager. Tugas saya di sana untuk memastikan orang ramai mengikuti SOP penjarakan social tour dan memastikan keselesaan orang ramai dengan keadaan situasi dan keadaan cuaca dan membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk kelancaran proses swabbing. Wow, ya. Jadi peranan cukup penting juga menjadi pengendali lah peserta-peserta yang menghadiri ke pusat swabbing di Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha di Kompleks Sukanyan ya. Baik, barangkali kalau kita ni cuba mengaitkan dengan bersempena dengan Hari Perkhidmatan Awam juga ni kan Syamimi sebagai salah seorang sukarelawan dan juga bakal pemimpin di masa akan datang, saya percaya apa agaknya pengajaran-pengajaran penting yang dirasakan berguna dan dapat dipelajari dari situasi wabak COVID yang melanda kita ni dan mungkin daripada pengalaman tersebut dapat dijadikan sebagai penambahbaikan dalam perkhidmatan awam kita ni. Okey, terima kasih atas soalannya. Dengan transformasi masa kini dalam persekitaran norma baharu, kita ni harus pandai menyesuaikan diri dalam situasi yang berbeza. Masa ni kita ni keadaan situasi sentiasa berubah. Kita ni hendaklah mengikuti perkembangan baru. Kita ni harus sentiasa peka akan sekeliling kita ni agar kita ni mampu untuk cepat bertindak. Jadinya kita ni berfikir pun cepat untuk menyelesaikan masalah. Kita ni juga harus belajar mengawal emosi kita ni dan cara perbualan, percakapan kita ni di dalam persekitaran di mana ada tekanan dan stres yang tinggi. Dan juga perlu diingati untuk kita ni sentiasa menghormati orang lain tanpa mengira usia ataupun bangsa. Kita ni mesti sentiasa bersabar sekiranya berhadapan dengan situasi atau keadaan yang sukar atau yang mencabar bagi kita ni. Kita ni hendaklah sentiasa tabah dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran-cabarannya, terutama sekali apabila berhadapan dengan risiko wabak COVID-19 masa ni. Ya, betul sekali. Jadi mungkin dari Danny sendiri Betul. Terima kasih di atas perkongsiannya Dayan Nurhayati. Seterusnya Dayan Nurhayati, saya ingin mengetahui mungkin boleh dikongsikan. Setakat ini saja menerusi pengalaman Dayang sendiri berpandukan pengalaman Dayang. Bagaimanakah kaedah komunikasi pada masa ini telah berubah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Silakan Dayang. Terima kasih Tuan. Disebabkan wabak COVID-19 ni, kebanyakannya kita ni bekerja dari rumah, work from home. Jadi untuk menyampaikan maklumat atau berhubung dengan rakan-rakan sekerja, kita ni menggunakan teknologi yang ada masa ni sebagai alat komunikasi kita ni seperti penggunaan aplikasi Zoom, Microsoft Teams dan Google Meet, terutama sekali bagi mesyuarat persidangan video, kalau ada video, kalau ada meeting, apatah lagi sekiranya dari negara yang berlainan. Masa ni ada sekatan perjalanan ke luar negeri, jadi
dengan persyarat secara online atau virtual ini, kita ni tidak perlu lagi keluar negeri untuk menghadirkan diri. Dan sebarang dokumen-dokumen pun dapat dihantar melalui menggunakan email, dan maklumat bagi orang ramai selalunya dikongsikan melalui media sosial agar maklumat itu dapat disampaikan dengan cepat. Dan juga disebabkan kita ni masa ni mesti teranah di rumah, kita ni menggunakan panggilan video untuk berinteraksi secara virtual bersama ahli keluarga atau kawan-kawan. Macam Puan Sarinah tadi ada beritahu, hari ini kami menyambut sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Jadi indong-indong tani pun masa ni pandai menggunakan teknologi, sudah pandai menggunakan panggilan video. Serba sedikit mengobati rindu pada anak dan cucu. Sebabkan tiada perjumpaan fizikal yang masa ni terhad. Dan saya sendiri, saya seorang pegawai pelajaran tu, saya as a teacher, sebagai seorang guru. Dari segi pembelajaran pula, penuntut dan guru-guru menyambung pengajian dan pembelajaran melalui platform dalam talian atau berpindah ke platform digital, di mana dalam masa yang sama dapat mengintegrasi penggunaan IT di dalam pendidikan. Ini bagi peluang kepada pelajar dan guru-guru untuk menggunakan kaedah baru dari segi penyampaian pelajaran. Betul. Jadi di sini kita benar-benar memanfaatkan apa yang dikatakan ataupun kita sudah berada di zaman IR 4.0, industri revolusi industri 4.0. Jadi walaupun pada awal peringkat awalnya agak mencabar juga, tambahan lagi bagi mereka yang belum benar-benar dapat menguasai, rasanya ini antara hikmah yang kita lihat ya, sama ada dari aspek pendidikan ke perkembangan ekonomi ke rasanya semua sektor, mau indah mau kita ni perlu ada pengetahuan berkenaan dengan platform digital ini. Dan selain itu juga barangkali ni Syamimi ya, bagaimana bagi Syamimi sendirilah, bagaimana rasanya warga perkhidmatan awam ini dalam jurusan ataupun pelbagai bidang yang berbeza dapat merebut peluang untuk sama-sama mencapai ke arah transformasi IR 4.0 ini. Terima kasih Puan. Penggunaan teknologi adalah sebahagian besar dalam kehidupan tani seharian masa ini. Alat seperti jam tangan, telefon bimbit dapat digunakan untuk akses ke internet. Jadi sumber maklumat tu sentiasa ada di hujung jari petani. Jadi dengan ini ia akan sangat membantu sekiranya semua perkhidmatan atau maklumat tani boleh akses dari internet bagi memudah cara segala perkhidmatan dengan jangka masa yang pendek. Dan inilah peluang petani untuk menggunakan, tani ngambil masa ni untuk merebut peluang untuk menggunakan kemudahan teknologi digital untuk membantu petani dan memanfaatkannya untuk membuat perubahan bagi kemudahan pekerjaan tani seharian petani. Petani harus meningkatkan kemahiran tani dan sentiasa ada keinginan untuk mempelajari atau mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktiviti dan kecakapan pekerjaan dalam masa yang sama untuk perkembangan diri tani juga sendiri. Kalau kita ni melihat tema sambutan Hari Perkhidmatan Awam, iaitu perkhidmatan awam berintegriti dan berinovasi pemangkin pembangunan negara. Kita ni mesti fikirkan akan kemahiran apakah yang relevan untuk petani persiapkan diri petani bagi memajukan diri untuk mengikut peredaran masa yang berubah dengan pantas, di mana teknologi akan sentiasa meningkat dan semakin canggih. Pembelajaran sepanjang hayat pun hendaklah tani terapkan dalam diri tani agar dapat terus menyumbangkan perkhidmatan kita ni di dalam perkhidmatan awam dengan cekap. Ya, betul. Pembelajaran sepanjang hayat. Gemar saya mendengarkan ayat berkenaan. Kita juga ada mengongsikan tadi akan mengenai dengan mengikut peredaran zaman, mengikut peredaran masa. Itu cukup penting, apalagi tambahan kita sebagai warga perkhidmatan awam, kita amat penting untuk kita adaptasinya orang cepat untuk mengadap dengan situasi. Tambahan lagi dalam keadaan COVID-19 ni menggunakan teknologi yang ada supaya kita ni jangan ketinggalan orang menggunakan apa saja yang dapat kami lakukan dalam restrictions dalam kekangan masa COVID-19
wabak COVID-19 sebenarnya, Sarina. Baik, seperti yang Syamil nyatakan, kita ni perlu lengkapkan diri kita ni dengan pengetahuan. Gadget sudah ada di hujung tangan kita ni, ya. Ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita ni untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang mungkin berhubung kait dengan bidang tugas kita ni. Tetapi untuk Syamil sendiri barangkali, ya, sepengalaman sehingga sekarang lah, apabila menyertai sebagai salah seorang sukarelawan COVID-19 di negara kita ni, apa antara lainnya bidang tugas yang dilakukan selain dinyatakan tadi, kalau Mas Alia sebagai floor manager, mengawas suasana di swabbing center di Sport Complex Hospital Raja Isteri Penganut Ajah Saleha. Mungkin ada cabaran-cabarannya juga yang boleh dikongsikan. Cabaran-cabaran itu kalau di tempat pusat swabbingannya, kan di sana ada sukarelawan seperti saya yang dari penjawat perkhidmatan awam, dan juga ada sukarelawan belia, ada anggota-anggota polis, keselamatan juga. Jadi kami mesti sama-sama bekerjasama dari semua pihak, saling membantulah, seringan tangan hanya katanya. And then satu lagi cabarannya itu cara berkomunikasi katanya, yang datang, orang ramai yang datang ni dia semuanya memahami bahasa Melayu atau English. Jadi macam mana kita ni kan menyampaikan apa yang perlu diorang buat itu. Jadi kena banyak gunakan sign language macam itu, membantu dia. Yes, jadi kalau diorang ni indah pandai bahasa Melayu atau English, membaca form, baca borang pun, mengisi borang pun, menulis pun indah kurang arif. Jadi di sanalah kami mesti ringan tangan untuk membantu orang yang datangan ni, yang untuk dalam proses swabbingan ni. Betul. Kita ni indah dapat menjangka sebenarnya kerana untuk urusan macam mana ni, ya, dalam situasi tani masa ni, bukan hanya rakyat Brunei dan masyarakat Brunei saja yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Ia memerlukan orang penglibatan daripada mereka yang juga bermastautin di negara kita ni. Di sini memang besar peranan sukarelawan ataupun petugas-petugas barisan hadapan untuk dapat sekurang-kurangnya, seboleh-bolehnya, bukan sekurang-kurangnya, menyantuni cara bahasa dan juga cara bantuan kita ni kepada mereka yang mungkin mengalami kesukaran, umpamanya dari segi pemahaman bahasa. Syukur kalau ada di kalangan sukarelawan ataupun kalangan kita ini boleh menguasai pelbagai bahasa. Tapi kalau indah tu benar seperti yang Syamil menyatakan, sign language letak saja. Jarak, jaga jarak. Jadi macam-macam pengalaman yang pastinya kita rasakan akan memberikan satu kemanisan dan pengajaran kepada diri kita sendiri, Jun, ya, Syamil, ya. Dan sudah tentunya memang kita faham ini adalah merupakan satu cabaran yang besar sebenarnya dalam kita ni menghadapi cabaran ini bila berdepan dengan orang ramai. Yang paling penting ialah kesabaran kita ni. Ya. Jadi mungkin kita boleh kongsikan kalau kita bertugas sebagai sukarelawan, ya, yang kita difahamkan. Jadi kalau boleh dikongsikan mengenai dengan waktu bertugas, macam mana waktu bertugas kita sebagai sukarelawan? Waktu bertugas saya sendiri sukarelawan di pusat swabbing di Hospital Ripas. Kami sukarelawan bekerja mengikuti shift. Shift ada 3 shift, shift pagi, petang dan malam. Jadi lepas pagi, petang, malam, selepas itu berehat hari seterusnya. Jadi dalam sehari itu pagi itu 5 jam bertugas. Jadi pagi 5 jam, petang 5 jam, macam itu. Sudah berapa lama Syamimi ditempatkan di pusat swabbing Ripas Hospital? Lebih kurang sebulan sudah. Dari sejak diumumkan gelombang kedua yang melanda di negara kita ni tu, Yes, betul. Okey. Baik, dalam pada tu juga macam mana caranya Syamimi mengimbangi tugas sebenar sebagai tenaga pengajar, ya, dan juga dengan tugasan sampingan menjadi sebagai seorang sukarelawan. Mungkin dapat dikongsikan juga. Kalau tugas sebagai teacher guru, persiapan itu awal sudah dibuat. Segala nota, pekerja yang untuk diserahkan kepada student, awal sudah saya sendiri sediakanlah tu. Kalau boleh macam seminggu lebih awal macam itu untuk dibagikan minggu seterusnya. Jadi dalam masa ni menggunakan kaedah Zoom atau menggunakan WhatsApp online kelas masa ni. Jadi kalau sekiranya saya bertugas di sebelah pagi pun saya masih boleh mampu untuk
membuat online kelasannya. Jadi segala nota pun apa semua tersedia. Jadi di sana saya tinggal membagi saja lagi lah macam itu. Betul. Jadi persediaan awal itu cukup penting sekali sebenarnya Syamimi ya. Jadi untuk soalan terakhir barangkali Syamimi, saya ingin mengetahui ya, apakah sebenarnya ni orang inspirasi ya, ataupun pendorong Syamimi untuk melibatkan diri sebagai sukarelawan? Dorongan itu salah satunya ya bagi saya untuk cabaran untuk sebagai cabaran untuk diri saya untuk mengambil peluangan ni untuk macam mana tu untuk meningkatkan kemahiran diri atau mengambil experience dalam keadaan tani di mana situasi dengan tekanan naik tinggi macam tu. Dan satu lagi dorongannya adalah untuk membantu warga Kementerian Kesihatan ini untuk membantu bistorangan ini untuk menanganilah wabak COVID-19 ini. Betul sekali. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan pada Syamimi sendiri masa yang diluangkan untuk berbual bicara bersama kami ya secara virtual di Rampai Pagi untuk hari ini, dan semoga terus maju jaya berbakti kepada negara insya-Allah ya. Habis kita juga merupakan sebagai salah seorang pejuang negara di musim COVID-19. Betul. Baik, assalamualaikum Syamimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.